Saya tengok dalam buku ni doktor, doktor banyak letakkan juga apa soalan-soalan, maknanya macam ada case study lah. Kan? Jadi kita boleh tengok bila kadang-kadang kita baca buku macam akademik sangat. Kita baca buku dia cerita macam kita duduk kat bulan, tak boleh. Ini buku ni praktikal. Jadi saya tengok kepraktikalan buku ni pun adalah suatu benda yang sangat-sangat menarik. Dan cara kupasan ni cerita pasal anak ketagih gadget lah. Ni bapak macam ni, mak macam ni, macam-macam perangai lah. Kan? Jadi kita harap dia punya kupasan yang kita akan buat, kita akan go satu persatu, yang kita akan habiskan satu persatu. Kita akan sembang, kita bagi doktor jadi bukan doktor dah, macam abang kita sembang dia macam abang kita, ataupun macam adik untuk perempuan-perempuan tu dia dah kahwin dah kan, belum tak boleh lah, tak boleh. Jadi kalau dah kahwin kena jaga, insya-Allah. Jadi untuk kita pergi lanjut kan, dari segi apa yang kita lihat dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, mana orang semua menghadapi tekanan, siapa-siapa pun, orang kaya pun kena tekan, orang miskin pun kena tekan, miskin lagi kecil lah, orang kaya fikir pun macam-macam fikir kat. Jadi semua tertekan sekarang ni. Dan bila tertekan pula duduk di rumah, nak keluar pun tak boleh pergi mana sangat. Ni baru saja kita lepas boleh keluar entah negeri. Jadi buku ni sangat penting lah. Dan di awal buku ni doktor telah buka dia dengan satu bab. Dan kita akan pergi dan kita akan bincang sikit sebanyak tentang bab itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita nak cerita background dulu. Situasi dan cabaran-cabaran yang ada untuk ibu, untuk bapa, untuk anak-anak dan persekitaran yang ada. Jadi mungkin sebagai satu mukadimah, kita nak cerita pasal cabaran seorang bapa dulu. Apa dia cabaran-cabaran yang seorang bapa hadapi? Mungkin kita di episod yang akan datang, mungkin ada orang yang boleh hantar soalan tentang apa yang sedang berlaku. Kadang nak share pun apa yang sedang berlaku dengan diri dia, dan kita dapatkan Dr. Ahmad untuk bagi sedikit kupasan bagaimana dia boleh menghadapi perkara-perkara itu. Jadi pertama sekali kita nak cerita tentang persekitaran yang dihadapi, cabaran yang dihadapi oleh seorang bapa dan seorang bapa to be atau suami to be kan, bakal suami. Jadi mungkin doktor boleh cerita sikit apa yang sedang orang sekarang kat luar ni sedang beradab ni. Ya, pada umumnya sekarang ni jumhur ulama psikologi global kita dan juga lokal kita sedang berbicara tentang situasi VUCA. Bukannya VUCA dah, VUCA. VUCA ni merujuk kepada akronim volatility, berada dalam keadaan tak stabil. Dan yang kedua uncertainty, ketidakpastian keadaan. Yang ketiga tu complexity, suasana yang sangat sukar. Yang keempat tu ambiguity, kekaburan hidup. Dan yang kelima tu adalah hyperconnectivity, iaitu dalam erti kata yang lain, segala-galanya pada masa suasana pandemik sekarang, norma baru sekarang ni, orang bermuamalat, berkomunikasi, berkonsultasi, berniaga, banyaknya menggunakan kaedah e-komunikasi, e-niaga, menggunakan teknologi digital. Dan hyperconnectivity ni membawa maksud, kalau kita tengok orang ramai tertekan, ibu bapa tertekan, anak-anak tertekan, pengguna tertekan, hatta pemimpin pun boleh tertekan jika mereka tidak cakna ataupun mereka tidak menguasai teknologi digital. Bagaimana kita nak buat pengorderan barang melalui teknologi digital, bagaimana kita nak membuat konsultasi menggunakan teknologi digital, bagaimana kita nak memesyuarat menggunakan teknologi StreamYard, Google Meet, dan macam-macam teknologi digital sekarang ni. Kecekapan masyarakat, khususnya kalangan ibu bapa sebagai leader, seorang ayah, bagaimana dia nak merealisasikan keperluan anak-anak dia sekarang ni dengan teknologi digital ni. Jadi hyperconnectivity ni ialah kalau kita terlampau fokus dan juga terlampau taksub dengan keseronokan teknologi digital ni, sehingga kan sekarang ni, semalam ada satu profesor cakap dengan saya, dulu kalau terlebih main internet, ibu bapa dia marah. Tapi hari ni,
main internet tu boleh jadi sources of money, menjana income pula kepada remaja kita, golongan belia kita sekarang. So dia dah menjadi satu spekulasi, satu dogma, satu anjakan paradigma yang menjadikan balik kepada situasi volatility, keadaan yang tak pasti, dan kejap kita boleh marah, kejap boleh kita reda balik. Kerana kita berada dalam keadaan vukah tadi tu. Jadi adanya teknologi, adanya ilmu, adanya kewangan, adanya peluang dan ruang untuk menjana kehidupan tidak memberikan jaminan untuk seseorang itu kekal bahagia. Jika tidak adanya satu, kita bapa perlu menguasai persekitaran. Itu cabaran dia. Bukannya persekitaran menguasai kita. Dalam buku ni adalah satu perjuangan. Perjuangan kita untuk mentarbiah pembaca, untuk menjiwai dan menguasai bahawasanya asas kepada kekuatan kendiri dalam memimpin diri dan ahli keluarga itu adalah kita mesti menguasai persekitaran kita. Persekitaran apakah itu? Dalam suasana yang turun naik ekonomi, turun naik statistik indeks keselamatan dari segi mangsa COVID semasa yang sedang melanda sekarang, dalam keadaan yang tak pasti ruang dan peluang anak kita boleh pergi ke sekolah secara official, secara formal, selamat atau tidak, macam berlaku di sebuah sekolah di Seremban semalam, ada 3 orang murid yang mengalami detection, kita dapati dia mengalami COVID dan dia kena saring di rumah, dan 9 daripada rakan sebaya dia didapati perlu dikuarantin di rumah dan kembali balik tak normal. Jadi maksudnya segala-galanya menjadikan guru stres, ibu bapa stres. Ini dipanggil kompleksiti, kesulitan. Jadi itu yang dikatakan tadi, soalan Datuk tadi, cabaran seorang bapa dalam suasana sekarang ialah menguasai interpretasi makna apa yang disebut oleh pemimpin kita vukah atau vuka tu, dengan ilmu yang ada di dalam buku ni yang kita baca dan kita kupas dari masa ke semasa nanti. Kita kena kuasai persekitaran, bukan persekitaran menguasai kita. Dan akar kekuatan kepada penguasaan persekitaran itu, kalau rujuk kepada Nabi SAW, adalah ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salah jasada kulhu, iza fasadat fasada jasada kulhu fahiya qalbun. Bahawasanya di dalam tubuh badan manusia ni ada seketul darah. Jika ia mapan, sehat afiat, maka keseluruhan tubuh badan manusia itu akan sehat afiat. Jika sebaliknya, jika ia buruk, tak afiat, kolbu darah, seketul darah tersebut, maka seluruh tubuh badan insan itu akan buruk, tidak afiat. Ini yang dikatakan diri cepat tertekan, cepat rasa inferior, lempar salah, oh aku ni tak berguna, adanya isu, adanya ibu bapa yang konflik, bapa kecewa, pergi ke tepi bangunan, melompat ke bawah, bunuh diri dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan natijah daripada masyarakat kita perlukan apa? Merujuk kepada jumhur ulama psikologi global, saya rujuk balik ada 4 perkara untuk masyarakat kita menguasai persekitarannya. Jadi sebelum Prof pergi ke situ, kita kata kita nak rumus sikit. Ya. Ini vukah ni saya pun dengar vukah, first time dengar kan. Ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, hyperconnectivity. Mati. Mati. Ini macam kita cerita sumber tempat salah lah ni. Ya. Masalah datang daripada segala arah. Yes. Dan apa yang Prof cakap tadi tu berkenaan tentang kita tak boleh biarkan persekitaran menguasai kita, dan kita kena menguasai persekitaran. Dan kita sebagai orang Islam ni kita beruntung. Sebab kita ada satu teladan daripada Nabi SAW. Prof membaca satu hadis tadi berkenaan tentang seketul daging yang ada dalam dada manusia ni. Yang mana kalau daging itu baik, maka baiklah orang itu. Dan kalau daging itu rosak, rosaklah orang tu. Dia kata ada banyak orang membicarakan tentang kolbun ni, hati ni. Balik-balik kita cerita macam mana pun kita kena ada jati diri kita juga. Jati diri inilah yang kita nak bina dengan seni diplomasi keluarga Islam. Jadi kita di sini kita nak tengok jati diri yang bukannya buku ni tak membincangkan cerita-cerita yang tak relevan. Dia cerita pasal kita. Pasal diri kita. Pasal bini kita, mak kita, bapak kita, adik kita, kakak kita. Dia cerita pasal benda-benda yang sedang berlaku dalam hidup kita. Dan kita, kepala kita duk pening ni, terkejap lagi kan bini bising macam ni,
laki bising macam tu, anak punya pula nak pergi ni macam ni begitu. Macam Prof cakap tadi lah. Kalau dulu kita bising kenapa nak main game, dia kata anak pula kata sekarang boleh buat duit pak. Kan? Main game dapat duit. Dia kata bagus. Carry on. Itu pula dia pula rosak ni. Dia tak boleh. Jadi objek dia tu kita kena menguasai persekitaran. Daripada persekitaran menguasai kita. Saya ingat yang perkara ni sama juga untuk ibu. Dan sama juga untuk anak-anak. I think this is the point yang kita kena ambil. Ya, kita fikir kita kena menguasai persekitaran dan bukan persekitaran menguasai kita. Ini sebenarnya kalau kita baca dan kita renung Ayatul Kursi, daripada situ kita diberikan satu perkhabaran. Antara contohnya Allah mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita. Allah menguasai langit dan bumi dan dia tidak berat menguasai mentadbir kedua-duanya. Jadi kita di situ, kita orang Islam ni diajar cool. Jangan gelabah. Kan? Kadang-kadang kita ni terlupa, kita terlupa. Jadi kita hari ni kita nak dengar bagi doktor bagi kita peringat balik. Macam mana nak dapat balik cool tu. Ya, yeah, betul. So kita daripada kita menguasai seni persekitaran, tadi doktor kata ada 4 perkara. Kita kupas satu-satu. Baik. Kalau kita nak menjadi cool, tenang kita kena tahu bahawa domain-domain persekitaran tu ada berapa. Wah, jadi kita tu. Persekitaran adalah komunikasi. Yes. Ini poin besar ni. Persekitaran adalah komunikasi. Yeah. Dan komunikasi ada 4. Kita nak dengar apa dia. Komunikasi ni macam mana? Ya, daripada 4 tu akarnya adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan lah. Cuba Datuk tengok saya, lepas tu Datuk dengar apa yang saya punya intonasi, lepas tu Datuk ikut. Datuk boleh buat tak? Macam ni je dia ajar saya. Yes sayang. Itu tak ya. Yes sayang.